أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة. صدق الله وصدق رسول الله. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya para asatizah, ibu bapa yang dirahmati Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Malam ni kita nyambung pada halaman 23, menyambung bab zakat emas. Timbul juga kekeliruan, maksud emas yang dipakai dan emas yang disimpan. Kita undur ke belakang sikit ya tuan-tuan. Dia berhenti tengah-tengah perenggan pada pertemuan yang lepas. Apakah yang dimaksudkan dengan emas yang dipakai dan emas yang disimpan? Ataupun istilah lain orang sebut emas perhiasan dan bukan perhiasan. Ya, hulli wa ghairu hulli, ya, emas perhiasan dan bukan perhiasan. Maksud emas yang dipakai ataupun emas yang dijadikan perhiasan itu ialah emas yang dipakai di badan walaupun hanya sekali dalam tempoh setahun. Sekali je dia pakai. Di badan orang perempuan, isteri kita, mak kita, adik perempuan kita. Adapun perempuan jadian tidak dikira. Ya, walaupun kita tengok dia udah rupanya lebih daripada perempuan yang sebenar, ya. Orang perempuan sebenar jalan langgar pokok, tumbang pokok tu. Orang perempuan jadian ni dia langgar kucing, tidur kucing tu, ya. Walaupun dia lebih lembut daripada perempuan, tidak dikira. Dah lelaki-laki pakai emas pula haram, ya. Menyerupai perempuan haram. Ya. Dah banyak benar haram, jadilah haram ziyadah. Haram ziyadah, haram yang bertambah-tambah. Sampai ke orang kita tukar jadi apa? Jadi apa? Sebutlah sendiri. Teman tak sampai hati nak nyebutnya. Kasar berbenar bunyi, ya. Dah banyak benar buat benda haram, jadi haram yang bertambah-tambah lah. Itu. Manakala emas yang langsung tidak dipakai walaupun sekali dalam setahun, maknanya perempuan ni dia tak nak pakai saja, saja tak nak pakai, ya, ataupun dia lupa, mana tak pakai langsung, tidak dijadikan perhiasan walaupun sekali.
maka terputuslah dia punya haul tu, ya, maka dinamakanlah emas itu sebagai emas simpan ataupun bukan perhiasan, walaupun asalnya emas tu emas perhiasan, ya, sebab tak pakai punya pasal dia jadi bertukar sifatnya pada emas bukan perhiasan. Manakala bagi emas yang dijadikan perhiasan ataupun kelengkapan rumah, misalnya pinggan mangkuk, kan ada orang buat pinggan mangkuk daripada emas, ataupun gigi. Gigi emas. Lah ni payah dah nak jumpa gigi emas. Tapi sekali-sekala jumpa jugalah, ya. Siapa orang suka buat gigi daripada gigi emas? Apa puncanya? Nak gaya saja? Tak. Dulu ceritanya tidak ada alternatif yang sebaik emas. Emas ni dia tidak berkarat. Terendamlah dalam air laut 40,000 tahun pun dia tidak akan berkarat. Jadi sesuailah bubuh dalam mulut. Pasal air liur kita ni kalau karat, cerah masa depan lah. Habis dah jahanam orang tu punya badan, ya. Dia sama juga ke hidung emas. Tuan-tuan pernah tengok tak orang pakai hidung emas zaman ni? Ada tak? Tuan Haji pernah nampak orang pakai hidung emas zaman ni? Tak ada dah. Tapi dalam hadis ada cerita. Zaman Nabi dulu, ada sahabat ni dia pergi perang. Bila dia pergi perang, entah macam mana rupa gamuknya dia libah di musuh, pakai pedang lah. Dulu perang mana pakai senapang, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Dia ngelak entah macam mana, putih hidung dia kena pancung. Putih hidung. Ini adalah hadis sebut, ya. Bila putih hidung, atau rupa mana dia nak bernapah, tidak ada penapis, bahaya tak? nak pula musim corona lagi. Memang jenuh ngona lah dia. Maka balik ke Madinah, Nabi mengizinkan dia buat hidung palsu daripada bahan logam, bukan emas. Pasal emas asal kan haram bagi laki-laki, ya, maka dia pun buat. Tapi emas bahan yang bukan emas, dia tidak boleh bertoleransi dengan kulit. Tak percaya, cuba pakai besi nak. Jadi macam mana? Karat, ya. Maka rosaklah muka dia. Akhirnya atas keadaan yang darurat seperti itu, datanglah rukhsah, kemudahan. Ad-darurah tubihul mahzurah. Ada kemudahan jalan keluar. Maka Nabi mengizinkan pada orang itu memakai hidung daripada emas. Itu cerita asal dia. Pakai hidung emas. Pasal apa? Dia tak ada pilihan. Zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang kita dah ada macam-macam pilihan. Boleh buat hidung plastik. Kadang orang tak perasan pun hidung dia hidung plastik. Tengok adik-beradik dia semua lepeh hidung. Kena ke dia, macam hidung, macam ke orang putih hidung, rupa hidung plastik. Orang tak perasan. Maka dah ada alternatif. Ya, sama juga gigi dah ada alternatif. Dia tak payahlah pakai gigi emas dah. Leni nak pakai tak hidung emas? Kalau tuan-tuan lah, nak pakai tak hidung emas zaman Leni? Nak pakai tak? Elok je pagi tu sembahyang subuh, datang surau, orang bagi salam, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Elok jawabnya. Lepas sembahyang surau, lepas sembahyang subuh, pergi breakfast, pergi pasar, kena ragut hidung dia. Kena ragut, balik rumah orang bagi salam, Assalamualaikum Tuan Haji. Aku sana tutup bunyi suara dah. Hidung dah tak ada, penapis udara dah hilang, ya. Sebab itu sekarang ni tuan-tuan tak payahlah pakai hidung emas dah, ya. Ada dua yang Nabi bagi izin laki-laki dalam keadaan darurat zaman dulu, iaitu memakai emas, dan seorang lagi sahabat memakai baju daripada sutera. Asalnya orang lelaki haram juga pakai sutera. Tapi sahabat ni kulit dia gatal. Kalau pakai baju biasa, asyik menggaru saja pakai. Maka Nabi bagi izin pakai sutera. Tapi orang lelaki sekarang jangan duk mengada-ngada. Kulit teman gatal ustaz, tu teman pakai sutera. Amboi. Nak tahu gatal atau gatal, bukan dia boleh kira sendiri, dia kena pergi jumpa doktor lah. Maka
gigi emas ataupun hidung emas tadi yang diperbuat daripada emas, maka ia dikategorikan sebagai emas yang tidak dipakai juga, ya, bukan emas perhiasan, ya, emas bukan perhiasan, ya. Dan kiraannya adalah sama dengan kaedah emas bukan perhiasan yang tidak dipakai. Dia buat perhiasan tombol pintu emas, apa lagi, kepala paip air emas, apa lagi. Orang kaya, ingat dulu orang cerita Saddam Hussein dulu zaman dia kuasa besar dulu, katanya pistol dia daripada emas. Betul tak betul saya tak tahulah. Pistol dia daripada emas. Bukan nak pakai, action saja. Orang datang rumah dia pistol, jangan bergerak. Orang rampas pistol dia pasal emas. Itu semua masuk kategori emas bukan perhiasan, ya. Walaupun dia kata ini perhiasan ni saya buat letak kat dinding, tak kira, pasal dinding bukan manusia, ya. Dia kena letak kat badan. Jadi kalau dia buat perhiasan dekat rumah dia sekarang ni ada paip, kepala paip air tu daripada emas, atau rupa mana nak jadikan benda tu perhiasan juga yang tidak dikira sebagai bukan perhiasan, dia kena buat rantai bagi bini dia pakai. Boleh perempuan pakai emas, kalungnya kepala paip, boleh? Meninggal pula lah, ya. Apa ke ada? Kalau tidak kena bayar emas, zakat emas tinggi. Gitu. Bagi perak pula. Ni perak logam ni, bukan negeri Perak. Jangan salah sangka. Bagi ni fiddah, zahab wal fiddah, kita bicarakan zakat emas dan perak, zahab wal fiddah. Bagi perak pula, nilainya pada hari ini sudahlah jatuh begitu rendah sehingga memilikinya tidak lagi dianggap sebagai kekayaan. Sebab tu gamaknya saya pun datang ke Selangor. Saya perak mari Selangor, ya. Pasal perak dah tak berapa nak meher tak. Cuma meher, hidup mari datang main ke sini. Oleh itu umat Islam tidak lagi berminat memiliki dan mengumpulkan barangan perak. Walaupun demikian, perlu diketahui nisab bagi perak sama ada ia dipakai ataupun disimpan ialah 595 gram. Itu nak buat apa mana? Setengah orang di rumah dia ada tak barangan daripada perak? Ada tak? Ada. Kadang-kadang perhiasan dekat rumah, kadang buatnya peralatan daripada perak, ya. Mangkuk jereluk tangan daripada perak, gelas daripada perak, pinggan daripada perak. Itu semua dimasuk dalam kategori emas yang wajib, perak yang wajib zakat, sebab dia tidak ada beza. Dan mana ada orang nak pakai perak dah pun, ya. Maka wajib dikeluarkan zakat sekiranya mencapai atau melebihi nisab perak dengan kadar 2.5% juga. Ya, balik rumah kita tanya bini kita, yang ada tak perak dekat rumah kita? Bini kata ada bang. Tu katil kita dibuat dari perak. Tu dia katil buat dari perak, jenuh tuan-tuan. Katil bukan ringan. Kena agak berat dia punya mana. Tengok-tengok berat dia 1000 gram. Kena dalam zakat nak. Takkan 1000 gram kata kurang-kurang 14 kilo. 14 kilo kalilah dengan harga perak semasa lah ni. Kalau 1 gram perak RM2.5 kalilah. Apa 14 kilo 14,000 gram lah. Kali dengan RM2.5. Lepas tu kali pula dengan 2.5%. Itulah zakat perak. Senang tak? Senang bebenuk. Emas yang tidak dipakai seperti emas jongkong, emas yang rosak ataupun memang sengaja tidak dipakai walaupun sekali dalam setahun, maknanya dia dah memutuskan haul, ya, emas tu tadi. Maknanya dia dah putus haul yang tidak dipakai, ya. Maka tidak ada uruf ke atasnya, tidak ada pengurangan, tidak ada perlepasan ke atasnya, ya. Ingat lagi uruf. Uruf ialah adat kebiasaan setempat yang diberikan perlepasan oleh pihak pemerintah. Maka fatwa di Selangor sebut orang perempuan yang pakai emas
maka dia boleh pakai hingga beratnya mencecah 800 gram. Banyak tak 800 gram? Banyak tak? Maknanya kalau isteri kita pakai emas 801 gram, dia hanya wajib zakat atas 1 gram saja. Oh, sikit lah ustaz. Tak kira sikit pun, itu hukum dia. 1 gram saja yang wajib zakat. Maknanya 1 gram emas tu ada 200, lebih kurang lah 220 ringgit. Maka hak 220 ringgit itulah kali dengan 2.5%, itulah yang dia wajib bayar zakat. Hak lagi 800 tidak perlu. Pasal diberikan perlepasan. Apabila tidak ada uruf bagi emas yang bukan perhiasan, apabila beratnya mencapai 85 gram dan ke atas, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya 2.5%. Baik. Nisab emas. Emas wajib dikeluarkan zakat apabila ia mencapai berat 85 gram ataupun 20 misqal. Misqal ni jenis timbangan. Dalam Al-Quran pun ada sebut kalimah misqal. Ada sebut kalimah misqal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu kalimah misqal, mana timbangan berat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu memiliki 200 dirham yang telah mencapai masa haul, maka zakat yang wajib dikeluarkan daripadanya ialah 5 dirham. Kamu tidak berkewajipan apapun di dalam emas kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar yang telah mencapai haul, maka zakat yang wajib dikeluarkan daripadanya ialah setengah dinar, nisfu dinar. Riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Dan kadar bagi zakat emas ialah 1/40 ataupun 2.5%. Dan ada haul baginya, iaitu setahun. Baik, habislah zakat emas. Kita masuk tajuk baru malam ni, zakat penternakan. Ada soalan nak tanya pasal zakat emas? Ada? Untuk makluman tuan-tuan, di Selangor bermula tahun 2017 dan ke atas, fatwa menyebut apabila kita nak mengeluarkan zakat ke atas harta yang nisabnya disandarkan kepada nisab emas, dia ada apa nama kita panggil, dia ada fatwa baru, iaitu ada 3 macam harta yang disandarkan kepada nisab emas. Bila kita nak keluar zakat, kita kena gabung. Apa dia? Yang pertama, mas tu sendirilah. Mas tu sendiri gabungkan dengan harta berasaskan simpanan. Dan yang ketiga, pelaburan. 3 ni, mas, simpanan, pelaburan, kena gabung. Jadi sebelum ni orang kadang dia kira berasingan. Orang perempuan contohlah Makcik Limau, dia pergi ke pejabat zakat, dia bawa emas. Emas ada 2 kelompok. Ni emas yang dijadikan perhiasan, ini emas yang tidak dijadikan perhiasan. Bila timbang dekat timbang yang disediakan tu, didapati emas perhiasan dia di bawah parah uruf 750 gram. Kena zakat tak? Tak kenalah, bawah uruf 800. Dan emas yang bukan perhiasan dia pun tak sampai nisab juga. Berapa? 70 gram saja. Kan tak kena zakat tu. Maka Makcik Limah pun balik rumah happy lah, tapi hati tak tenang. Duk rasa kalau orang Perak istilahnya terkanjel, ada benda lagi yang tak lepas ni. Apa pasal tak tenang ni? Laki dia kata, itulah awak tak kira betul-betul zakat tu. Dah kira dah bang. Ustaz tu kira betul-betul zakat saya, emas saya memang dua-dua tak kena. Tak apa.
Esok pergi lagi, cik bawa buku account bank pula, suruh ustaz tu kira. Esok pergi lagi bawa buku account bank ataupun statement bank. Tengok-tengok baki simpanan dia pada hujung haul pun bawah nisab juga. Nisab kita sekarang berapa? Ingat tak nisab kita? Tak ingat. 16,690. Ni baru punya. Hak lama 13,000 je tak. 13,950. Ni 16,000 dah, naik lagi. Tu tandanya apa tu? Tandanya mah makin naik harga lah. Ada orang buat kajian mah sekarang naik sampai berapa ratus peratus daripada tahun 2006, berapa ratus peratus mah naik harga. Siapa ada mah mau untung besar, ya. Jadi tuan-tuan, dia bawa lah pula buku simpanan dia. Pegawai zakat tengok, bawah nisab juga, 15,000. Jadi kena zakat tak? Tak kena lah bawah nisab. Nisab 16,690. Buku dia simpanan duk ada 15,000, nak kena zakat. Benda balik saja makcik lima, tapi hati masih juga libang ribu. Hidup tenteram. Kata laki dia, kamu pergi tengok lagi kau ada reta kamu yang tak clear lagi ni. Apa pula kali ni? Pelaburan pula. Besok bawa lagi lah berkah-berkah pelaburan. Tunjuk dekat pegawai zakat. Pegawai zakat kira-kira, jumlah pelaburan pun duk ada dalam 10,000 je. Tak kena zakat jugalah. Balik ke rumah lagi makcik lima, tapi hati masih tak tenteram. Pasal apa? Itu tanda peringatan daripada Allah. Kalau hati kita tak tenteram, tuan-tuan, itu tandanya ada benda yang tak clear. Tuan-tuan, pasal apa makcik lima tak kena zakat? Pasal dia mengasing-asingkan harta dia. Mula-mula dia kira mah dulu, bawah nisab juga. Lepas tu dia kira simpanan, bawah nisab juga. Lepas tu dia bawa pelaburan, bawah nisab juga. Padahal milik siapakah mah itu? Makcik Limah punya. Milik siapakah simpanan itu? Makcik Limah juga punya juga. Milik siapakah pelaburan itu? Makcik Limah juga. Semuanya Makcik Limah, owned by Makcik Limah. Jadi kalau mah tadi 70 gram, kalau apa nama 1 gram RM200, 7 kali 2 dah apa? 14,000. Memanglah kalau dikira berasingan tak kena zakat. Tapi 14,000 dicampur dengan simpanan tadi 15,000 sudah berapa? 29,000 dah. Campur pula dengan pelaburan 10,000, dah ada 39,000 reta makcik lima. Kena zakat tidak? Dah lebih jauh dah daripada nisab. Maka sebab itu di Selangor hubaya lah kita, tuan-tuan. Siapa-siapa punya nak bayar zakat, 3 jenis ni fatwa kata wajib digabungkan, ya. Mah, simpanan, pelaburan. Tapi ada juga yang disandarkan pada nisab mah tak wajib gabung, iaitu perniagaan dan juga pendapatan. Pasal kaedah pengiraannya berbeza. Dia tak sama macam mana 3 jenis reta tadi, lain, ya. Baik, kita masuk tajuk baru, zakat ternakan. Ada siapa menternak kambing? Ada? Menternak unta? Mana tahu kau ada, ya. Kucing je lah. Jadilah kucing, ya. Tuan-tuan jangan main-main barang siapa menternak haiwan dan diberi makan kepada ternakannya itu. Nabi kata itu juga sebaik-baik sedekah. Tak? Cari pasal. Ni bila kucing nak bagi makan tak nak, melepek kucing tu. Kucing tu nangkap je apa yang depan dia. Kesian dia. Baik. Zakat ternakan. Menternak binatang ialah sunnah para nabi. Nabi-nabi, sama ada Nabi Musa, ya, Nabi kita sendiri, dan juga sahabat-sahabat yang besar seperti Umar Ibn Khattab pun, mereka ni adalah penternak. Dan saya fikir kenapa Umar ni dia jadi seorang yang hebat juga,
selain daripada Nabi, ya, Nabi kita memang hebatlah. Orang yang Michael H. Hart, ya, seorang sarjana orang putih, Profesor Dr. Michael H. Hart. Pernah dengar nama tu ya? Pernah dengar? Michael H. Hart. Dia tulis satu buku 100 manusia paling berpengaruh di atas dunia ni. The 100 most influential person in the world. Nasib baik boleh sebut orang putih, tidak payah benar nyebutnya dah. Tu. Dia letak siapa dulu nombor 1? Muhammad. Muhammad nombor 1. Buku tu ditulis sekitar tahun 1960-an. Kalau tak salah sekitar tahun 1990-an dia revise balik. Dia revise lagi sekali. Michael H. Hart ni dia revise balik. Dan ada orang yang sebelum tu dia nobatkan sebagai orang yang paling berpengaruh, dia dikritik balik dan tukar. Contohnya kalau tak salah pengasas ajaran komunis. Pasal komunis pun mudah nak meninggal. Tapi Muhammad still remain the number one. Dan selain daripada Nabi Muhammad, ada tak lagi orang Islam dalam tu? Tak ada. Ada seorang je lagi. Siapa? Umar. Umar Ibn Al-Khattab, orang nombor 2 yang dinobatkan oleh Michael H. Hart, tapi bukan duduk ranking nombor 2. Dia letak ranking kalau tak salah 55. Ya. Hebat lah tu. Hebat lah tu. Umar ni memang hebat. Kalau tak salah dia ni tuan-tuan, Umar ni Nabi menerima wahyu, saya pernah baca, yang disabitkan pada penurunan wahyu tu kerana Umar ada 55 ayat. Tuan-tuan bayang, ya. Hebatlah. Kita kalau orang buat sesuatu kerana kita rasa hebat dah. Ni Umar, Allah turunkan wahyu yang kaitan dengan kejadian dia, kisah yang berlaku tentang Umar, ada 55. Nah, Umar memang menternak juga. Masa dia kecil, dia menternak unta. Milik siapa? Milik ibu-ibu saudaranya. Jadi siapa nak jadi pemimpin hebat macam Nabi dan macam Umar, jadilah penternak. Pasal menternak ni susah ke senang? Susah. Dulu mak saya ada ternak kambing. Masa saya mengaji dulu, mak saya ternak kambing. Lama-lama mak saya jual habis kambing tu. Saya tanya kenapa mak jual kambing tu? Kan mahal kambing tu ya. Haiwan yang tidak mandi tapi mahal. Kambing lah. Mak saya kata payah bela kambing ni. Mana tempat kita tak bagi makan tu dia suka sangat makan. Pokok liar hidup siar dia. Tapi bunga raya orang geram berbenar. Habis dia ranggahnya pokok bunga orang, pokok cempedak orang lah habis, ya. Jadi daripada orang marah, baik kita jual. Jadi itulah kehebatan orang yang menternak, ya. Dan tidak ada zoo. Mana-mana zoo pun sarkas menjadikan kambing sebagai haiwan sarkas mereka. Fikirlah sendiri kenapa, ya. Rimau hak garang jadi haiwan serka. Kambing tak nak mau dia. Pasal duk dengar cakap. Tu kambing. Tu. Satu lembu, tak ada juga bahasa jadi sarkas, lembu. Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang haiwan ternakan, di antaranya firman Allah dalam surah Yasin ayat 71 hingga 73. Tidakkah mereka melihat bahawa kami telah menciptakan untuk mereka binatang ternak antara jenis makhluk yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka memilikinya dan kami jinakkan dia untuk kegunaan mereka, maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka dan sebahagian lagi mereka makan, dan mereka beroleh berbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu, dan juga beroleh minuman, maka mengapakah mereka tidak mahu bersyukur? Tidak semua haiwan ternakan yang diwajibkan zakat. Walaupun dia kata ada zakat ternakan, tidak semua haiwan tu wajib zakat, ya.
Hanya haiwan ternakan yang disebut di dalam Al-Quran tertakluk kepada hukum zakat. Haiwan ternakan ini diistilahkan dengan namanya Al-An'am. Ya, Al-An'am. Ada tak nama surah Al-An'am dalam Al-Quran? Ada ya, surah Al-An'am. Yang terdiri daripada unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kibas dan yang sewaktu dengannya. Ya, pergi ke Indonesia ada sejenis kambing tu macam seakan biri-biri, namanya domba. Ya, ada. Semula-mula saya ingatkan biri-biri, tapi saya fikir, takkanlah biri-biri boleh duduk kat Indonesia ni, panas. Kan biri-biri bulunya tebal. Dia kena duduk di tempat yang dingin. Kalau kita pergi ke Cameron Highland, ada dia membuat Sheep Sanctuary. Mau sebut nama ya. Saya ingatkan banyaklah kambing biri-birinya. Saya pun pergilah masuk, adalah dalam 14 ekor. Tapi bulu tebal sungguh ya. Kerana tebal tu maka orang bela biri-biri, tuan-tuan, selalunya bukan untuk biri-biri tu, tapi orang bela untuk bulunya. Bela kat bawah ni, apa jadi pada bibir tu? Kalau kita bela kat tempat kita bawah ni, apa jadi? Ya? Kurus. Kurus apa ke benda? Mau meninggal dia. Orang kalau dah panas pakai baju tebal, apa jadi? Masuk hospital. Maka haiwan tu tak boleh dibela di bawah, kena bela ke tempat sejuk. Maka itulah dia Al-An'am. Senang cerita, haiwan itu diternak oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Kambing memang dari dulu, lembu dari dulu, kerbau dari dulu, unta dari dulu. Maka menjelaskan kepada kita haiwan yang baru saja dijinakkan oleh orang dan diternak, seperti misalnya rusa. Rusa tak masuk. Kijang tak masuk. Apa lagi? Seladang tak masuk. Ya. Tak kiralah apa ke benda pun, ya. Asalkan benda tu baru dibela orang, dia tak jinak dari dulu. Mana pernah kita dengar orang dulu menternak rusa, ada? Sekarang baru dengar ya, menternak rusa. Haiwan liar yang dijinakkan baru nak sebut, seperti rusa, kijang, seladang dan burung unta tidak diwajibkan zakat. Walaupun nama dia unta juga, burung unta. Orang Shah Alam sebut ostrich. Orang kampung saya sebut burung unta, ya. Walaupun namanya ada unta, tak wajib zakat. Saya kalau balik kampung memang nampaklah burung unta ni, sebab rumah mertua saya dekat dengan tapak ostrich dekat Sungai Sipuk tu. Memang nampaklah unta, rusa dengan ostrich. Tepi jalan je dia punya tempat tu, ya. Adalah sekali tu, tuan-tuan, ada budak perempuan dia mari masuk pejabat zakat. Cerita lama dah ni, ya. Dia meniaga direct selling. Sekarang payah dah nak jumpa orang jual direct selling ni. Semua pakai online sekarang. Jadi dia masuk pejabat zakat tu, dia offer saya barang tu. Saya pun layan lah dia, budak perempuan. Free hair pula tu. Berani dia masuk pejabat zakat tu. Saya kata, lama sembang-sembang, saya kata, kamu tahu tak ni pejabat apa? Dia pun tengok belakang. Masa tu Pusat Zakat Selangor tu tulisannya, tulisan Jawi dengan Rukmi, Pusat Zakat Selangor. Oh, ni pusat zakat. Saya tanya dia, kamu tahu tak zakat tu apa? Oh, zakat tu apa? Dia tanya saya balik. Oh, sudah, saya kata dia ni apa ke? Orang tanya, dia tanya kita balik. Islam tu. Lama saya kempen zakat, dia bayar RM10. Cerah masa depan. Ingat dia nak suruh saya beli barang dia, dia kena bayar zakat RM10. Tapi kerana nak jaga hati dia, saya beli jugalah barang tu. Jadi sembanglah, dia tanya zakat tu macam mana. Saya ceritalah zakat tu macam-macam harta, antaranya zakat ternakan. Oh, apa yang kena tu kalau ternakan? Itulah unta, kerbau, kambing. Oh, unta kena. Kalau burung unta kena tak? Tanya balik. Burung unta kena tak?
Saya ni kalau tak kerana nak jaga hati dia, nak je saya sebut, kena letak kaki awak dua depan. Kaki awak dua depan, kaki burung ter jadi 4 kaki. baru kena. Maknanya kaki burung ter kan 2, mana menjadinya? Itulah dia tuan-tuan, ya. Sampai tahap tu dia tak tahu pasal zakat, ya. Kesian ke dia. Sebab tu dulu tuan-tuan, masa dulu zakat Selangor ni dia rajin buat outreach, ya. Kita keluar daripada pejabat, kita pergi ke pasaraya buat outreach, sebarkan pamphlet zakat. Saya masa tu kalau saya terlibat dengan zakat outreach tu, memang saya suka. Dan saya selalu pergi jumpa dengan budak-budak perempuan hot free hair, bagi pamphlet zakat. No. Assalamualaikum, saya daripada Lembaga Zakat Selangor. Ni apa ni? Ini daripada Zakat Selangor, brosur zakat. Bagi dia, ya, supaya dia baca. Tapi pergi demo tak adalah pakai kopi ni. Masa tu muda lagi, cerita 20 tahun, 10 tahun sudah, 13, 15 tahun sudah, handsome lagi masa tu. Sekarang pergi, pakcik nak apa pakcik? Cerah masa depan. Ayam, itik dan arnab juga tidak wajib dizakatkan. Ayam, itik lagi lah, kecil, ya. Bagi haiwan ternakan terdapat 2 syarat tambahan yang mewajibkan zakat ke atasnya. Ingat balik, syarat wajib zakat ni ada 5 yang asas, tapi bila jumpa harta tertentu dia akan bertambah dan kadang-kadang mengurang. Kan? 5 yang asas, ada kala dia jadi 6, ada kala dia jadi 7, ada kala jadi 8 tambahan syarat. Tapi ada kala dia kurang jadi 4, kadang kurang jadi 3. Ya. Apa harta yang bertambah? Jadi 6. Bila jumpa dengan harta pendapatan, ditambah syarat an-nama, harta yang berkembang. Apa jadi lebih lagi? Bila jumpa dengan harta perniagaan, ditambah lagi, ada tambah 2, dalam baru 3. Macam ni tambah lagi 2, ya, 2 ke 3, 2 syarat tambahan. Yang pertama dia kata sini, diternak dengan niat semata-mata ternak tu, bukan ternak kerana nak dijual. Kalau orang tanya, banyak Pak Mat beli kambing ada sampai 14,000 ekor. 14,000 beli kambing belakang rumah. Pak Mat lewat benda 14,000 ekor kambing. Pak Mat kata, entahlah, gemar beranak kambing aku tu. Tak kamu nak ambil lah. Mana dia niat bukan nak niat berniaga, dia bela saja. Jadi Pak Mat kena zakat kambing ke zakat apa? Kambing lah. Niat dia bukan nak berniaga. Tapi kalau Pak Mat kata, kamu tanya macam orang tak sekolah, 14,000 ekor kambing aku bela, takkan aku nak makan seorang. Aku jual. Jual. Niat apa? Niaga. Bila niat berniaga, dia kena zakat apa? Dia tak kena zakat kambing tau. Dia kena zakat perniagaan. Itu beza dia. Diternak dengan niat semata-mata untuk diternak, bukan untuk dijual, ya, atau disuruh bekerja. Memang dia beli lembu ada 30 ekor, kebor ada 30 ekor, itu kena zakat dah tu. Nisab dah sampai dah 30 ekor. Tapi dia buat benda, kebor tu dia buatnya menajak sawah ataupun ngangkut barang. Di Malaysia tu payah dah nak jumpa kereta lembu hak main atas jalan, tak ada lah, ya. Tapi saya pergi Indonesia, jumpa lagi dia pakai kereta lembu, dan lembu tu bergerak di atas jalan raya, bas duduk belakang dia, hampir nak meninggal bas tu. Tak boleh potong. Lembu tu jalan relax, ketuk, ketuk. Sudah aku kata, kurang pun nak sampai tempat ni macam ni. Kalau kat negara kita tak lama lembu tu, ya. Kat sana boleh lagi bertahan. Nak tengok kereta lembu, tengok cerita P. Ramlee lah, baru nampak lembu. Di alam nyata tak ada dah, ya. Dan haiwan itu maknanya tidak disuruh bekerja.
Dan yang kedua syaratnya haiwan itu dibiarkan meragut rumput di padang secara bebas saimah, maknanya tidak ditanggung makannya, tidak disediakan makanan untuknya secara 100%, ya. Seperti mana lembu yang dipelihara bagi tujuan daging dan lembu tenusu. Ada dua syarat tambahan haiwan ternak. Yang pertama, niat memang ternak saja-saja ternak, bukan untuk jual. Yang keduanya, makan tidak ditanggung, ya.
Alhamdulillah. Yakni tidak disediakan makanan untuknya seperti mana lembu yang dipelihara bagi tujuan daging dan juga tenusu. Kalau lembu tu dipelihara dan dibagi makan macam tu, dia kena zakat apa tuan-tuan? Dia hasilkan tenusu, dia kena zakat atas hasil tenusu tu. Kalau dia jadi kambing biri-biri, zakat atas hasil bulu. Atau apa mana pula kalau orang bela lembu untuk mendapatkan hasil tai lembu? Tai lembu. Kan orang buat baja kan? Tai lembu, baja tai lembu. Meher ke murah? Katalah meher sekilo RM40 contohlah. Maka orang bela lembu bukannya untuk makan daging, buat baja tai lembu. Kena zakat tak atas hasil tai lembu tu? Kena ke tak? Jenuh juga mikir, minum dululah. Kalau tengok balik pada definisi, ma makna mal, apakah makna harta? Mal ialah sesuatu yang boleh dimiliki dan mendatangkan manfaat. Jadi kalau asal muasalnya najis ni boleh datang manfaat tak? Tak. Asalnya najis tak boleh datangkan manfaat. Malah orang buang, betul tak? Mana ada orang simpan najis? Hatta najis dia sendiri. Tapi bila berubah sifat dia daripada najis, dia jadi baja. Itu baja tai lembu, baja tai ayam. Mahir pula tu, maka dia jadi al-mustaghalat juga. Ya? Zakat atas hasil. Bukan jual tai dah, tak lembu ke tai ayam dah, jual baja. Orang tak sebut dah nama tu, orang sebut baja. Masuk baca. Bagi memastikan kewajipan zakat terlaksana dengan sempurna, penternak perlu memilih haiwan yang sihat, sempurna anggota dan tidak terlalu tua ataupun uzur untuk dizakatkan. Sama lebih kurang macam apa ni, kita nak buat korban jugalah. Jangan pilih haiwan yang sudah tua, lebih banyak tulang daripada isi. Orang tanya, Pak Ding, ni nak buat korban pakai haiwan banyak tulang daripada isi? Memanglah aku nak suruh buat sup tulang. Ada jawapan dia. Orang suruh makan isi, bukan bagi tulang. Dan janganlah bagi apa ni zakat lembu yang cacat anggota. Pasal apa? Tujuan asalnya kita bayar zakat dengan haiwan yang sempurna ni supaya haiwan tu boleh dimanfaatkan oleh penerimanya. Nak buat projek ataupun nak dikembangbiakkan. Jangan bagi hak udah mandui. Lembu tu lagi 3 tahun nak meninggal baginya. Mana boleh beranak dah? Bagi hak sehat, ya. Dan jangan pula tua dari jauh. Tu lembu siapa tu asyik batuk tu? Tu lembu zakat. Lembu tu batuk je kerjanya. Kejap-kejap batuk, kejap batuk. Ya, tak mahu itu. Dan tidak uzur. Penternak juga dilarang mengeluarkan haiwan yang sedang bunting, sedang mengandung. Janganlah bagi zakat lembu yang sedang bunting. Pasal nak jaga kebajikan pemilik harta juga, ya. Walaupun kita kena berzakat, tapi jangan sampai menginanya diri sendiri. Dan haiwan yang masih menyusukan anak, jangan bagi. Kesiankan anak dia, ya. Pisahkan dia dengan mak dia ke tengah nyusu, ya. Dan haiwan yang baik bakanya, yakni yang boleh dijadikan sebagai induk baka, sebagai zakat. Jangan bagi hak terbaik. Kita ada seekor kambing ni, kambing baka bor, kacukan Jamna Peri, kacukan kambing apa benda tu memang hebat tu baka dia. Maka dia boleh melahirkan anak-anak kambing yang sihat-sihat. Jangan bagi hak tu, pasal itu milik kita punya, itu sumber kekayaan kita. Dah kita bagi baka hak terbaik, penyudah tinggal kita, kambing kacang saja, dia tak jadi juga, ya. Itu mana Islam jaga hak kita. Sebab tu dalam nak sedekah pun jangan sampai menzalimi
anak, isteri, dan diri sendiri. Tepat sekali, tak? Tepat sekali. Tajuk baru nisab disambung bulan depan. Pandai sungguh setting jam ni, ya. Dia tahu tu nak balik jauh, dia kata habis cepat sikit. Tak? Seperti biasa, tak ada soalan? Tak ada soalan? Alhamdulillah tak ada, ya. Okey, kita tangguh dulu. Wallahu taala a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah